Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang berkasihi. Tabiat merokok dan penggunaan vape di institusi pengajian tinggi dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan dan semakin meningkat. Walaupun banyak amaran dan poster berkaitan kesihatan telah disebarkan, masih ramai pelajar terlibat dalam aktiviti merokok dan penggunaan vape disebabkan oleh tekanan pengaruh rakan sebaya dan kurang didikan. Projek SSR ini bertujuan untuk menangani isu merokok dan penggunaan vape dalam kalangan pelajar melalui satu kempen. Kempen ini bagi mewujudkan persekitaran universiti yang lebih sihat dan bebas asap rokok. Kempen kesedaran ini menyasarkan golongan pelajar antara umur 18 hingga 25 tahun. Kami akan menerangkan tentang kempen pencegahan penggunaan rokok dan vape dalam kalangan pelajar. Kempen ini merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok dan penggunaan vape terhadap kesehatan. Tujuannya adalah untuk mendidik pelajar agar menjauhi tabiat merokok dan vape sejak awal usia. Kempen ini biasanya melibatkan ceramah kesehatan, edaran flyer, serta kerjasama dengan pihak universiti. Ia turut menekankan kesan negatif seperti risiko penyakit paru-paru, ketagihan nikotin, dan prestasi akademik yang terjejas. Melalui kempen ini, pelajar didorong untuk membuat pilihan hidup sehat dan bertanggung jawab. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 4 faktor-faktor merokok, iaitu yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah terpengaruh dengan rakan sebaya yang merokok kerana ingin diterima dalam kumpulan atau dilihat cool. Tekanan sosial ini menyebabkan mereka mencuba rokok walaupun tahu kesan negatifnya. Faktor yang kedua ialah masalah keluarga dan emosi. Individu yang menghadapi masalah keluarga seperti ceraian, kurang perhatian ibu bapa atau tekanan emosi cenderung merokok sebagai cara melepaskan tekanan atau lari daripada realiti. Faktor yang ketiga ialah pengaruh media dan iklan. Media massa, filem dan iklan kadang-kala menggambarkan merokok sebagai sesuatu yang menarik, matang atau berani. Imej ini memberi persepsi salah kepada golongan muda bahawa merokok adalah gaya yang hidup yang hebat. Faktor yang keempat ialah kurang pengetahuan tentang bahayanya merokok. Ada individu yang kurang pendedahan tentang kesan jangka panjang merokok, seperti kanser paru-paru, sakit jantung dan ketagihan nikotin. Ketiadaan maklumat yang tepat menyebabkan mereka merokok tanpa rasa bersalah. Orang buat apa, Dik? Tak baguslah merokok. Merokok merupakan satu tabiat buruk yang memberikan kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Salah satu keburukannya ialah dari segi kesihatan. Rokok mengandungi bahan kimia berbahaya seperti nikotin dan tar yang boleh menyebabkan penyakit serius seperti kanser paru-paru, sakit jantung dan strok. Bahkan, orang sekeliling juga turut terdedah kepada asap rokok dan menjadi perokok pasif. Selain itu, merokok turut memberi kesan sosial. Perokok sering dipandang negatif oleh masyarakat kerana mengganggu orang lain, terutamanya di tempat awam. Bau asap rokok juga tidak menyenangkan dan boleh menyebabkan orang sekeliling berasa tidak selesa. Kesan dari segi kewangan pula, mereka yang merokok akan menyebabkan pembaziran wang, kerana harga rokok yang tinggi boleh menjejaskan pembelanjaan harian, malah kos rawatan penyakit akibat merokok juga sangat mahal. Kesimpulannya, merokok membawa banyak keburukan. Kita harus mengelakkan tabiat ini dan mengamalkan gaya hidup sehat demi kesejahteraan diri dan keluarga. Jauhkan diri daripada rokok sebelum terlambat. Berdasarkan data yang kami dapat daripada 23 orang responden, terdapat beberapa langkah yang dicadangkan untuk mengurangkan penggunaan vape dan rokok dalam kalangan pelajar. Yang pertama, langkah yang paling banyak dipilih ialah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat, iaitu dengan 87% responden bersetuju. Langkah ini penting kerana jika undang-undang lebih ketat, ia akan menakutkan penjual dan pelajar daripada membeli atau menggunakan vape dan rokok secara terbuka. Sebagai contoh, jika hukuman denda atau perampasan dikenakan dengan tegas, ia akan menjadi penghalang dan mengurangkan akses pelajar kepada bahan ini. Seterusnya, kedua,
73.9% responden memilih pendidikan dan kempen kesedaran. Langkah ini penting kerana ramai pelajar masih kurang pengetahuan tentang kesan sebenar rokok dan vape terhadap kesihatan. Melalui kempen kesedaran, pelajar dapat didedahkan dengan fakta bahaya bahan kimia dalam vape dan rokok yang boleh merosakkan paru-paru, jantung dan otak mereka dalam jangka panjang. Ini dapat menimbulkan rasa takut dan kesedaran untuk menjauhinya. Seterusnya yang ketiga, sebanyak 65.2% responden memilih sokongan langkah iaitu sokongan kaunseling untuk pelajar yang terlibat. Ini penting kerana pelajar yang sudah terjebak dengan rokok atau vape mungkin menghadapi ketagihan. Sokongan kaunseling dapat membantu mereka mencari jalan keluar, memberi motivasi untuk berhenti, serta memberi mereka sokongan emosi jika mereka stres atau mempunyai masalah lain yang menyebabkan mereka merokok atau vape. Seterusnya yang keempat adalah 52.2% responden setuju bagi langkah penglibatan ibu bapa dalam pemantauan. Ini kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan pelajar di rumah. Apabila ibu bapa memantau, menasihati dan mendidik anak mereka dengan cara yang baik, pelajar akan rasa lebih diawasi dan takut untuk mencuba perkara yang salah. Selain itu, ibu bapa juga boleh menjadi tempat anak meluahkan masalah mereka tanpa perlu melarikan diri kepada vape atau rokok. Secara keseluruhannya, semua langkah ini penting dan sangat penting kerana masalah penggunaan vape dan rokok memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak, iaitu undang-undang, pihak sekolah, kaunselor dan juga ibu bapa. Ini bertujuan untuk memastikan pelajar sedar bahaya dan dapat menjauhi tabiat ini. Hari ini saya ingin berkongsi beberapa cadangan berbeza untuk menangani isu masalah vape dan rokok dalam kalangan pelajar universiti. Cadangan yang pertama adalah hukuman denda berperingkat. Pihak universiti boleh memperkenalkan sistem denda berperingkat kepada pelajar yang didapati menggunakan vape atau rokok. Contohnya, kesalahan pertama dikenakan amaran, kesalahan kedua dikenakan denda RM50 dan kesalahan ketiga dikenakan denda 100 atau tindakan tata tertib. Cadangan kedua, pemeriksaan mengejut di kolej kediaman ataupun kawasan tertentu. Contohnya, pihak universiti boleh melakukan pemeriksaan mengejut di kawasan seperti tandas, surau, bilik asrama atau tempat berkumpul pelajar bagi mencegah aktiviti vaping secara rahsia. Cadangan yang keenam, kerjasama dengan peniaga dan penjual sekitar kampus. Mendidik peniaga supaya tidak menjual vape kepada pelajar, terutamanya di kawasan kampus. Malah mengenakan penalti jika mereka menjual kepada individu di bawah umur atau pelajar. Secara kesimpulannya, dengan pelbagai cadangan ini, kita harap pihak universiti dapat menangani isu vape dengan lebih efektif. Semua pihak, universiti, masyarakat, dan pelajar sendiri perlu memainkan peranan. Kesimpulannya, sebagai warga UPSI, kita semua bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri kita dan juga persekitaran kita. Merokok bukan sahaja membahayakan diri kita, tapi juga boleh memberi kesan buruk kepada orang di sekeliling kita, termasuklah rakan kita dan juga komunikasi setempat. Hentikan cadangan ini sebelum terlambat dan ambil langkah yang bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Ingatlah, rokok bukan gaya hidup yang baik, tapi jalan ke arah kematian. Bersama kita, jadikan UPSI sebagai kampus bebas asap rokok. Berhenti sebelum terlambat.